KPM. Hei, panaslah pula. Tak buka ke ni? Tadi rasa dah buka dah. Pelak dah buka. Ish, rosak ke ni? Macam mana ni? Kenapa Nisa? Ada masalah apa tu? Tadi saya dah buka dah plug switchnya semua tapi tak sejuk pun. Rosak ke? Nak kena baiki ke ni cikgu? Nanti saya cuba tengok. Oh, silakan cikgu. Kejap ya. Nanti saya semak. Nak kena buka ke ni? Oh, 1 horsepower je ni. Oh, ya ke? Betul. Kejap ya. Saya rasa silap dia dekat alat kawalan lah. Lah, itu je ke cikgu? Ya. Tak payah buka? Tak payah. Saya risau dah tadi kena buka. Cikgu kod lah. Saya kena bertukang ni barang-barang semua dah ada. Tak apa. Itu nanti serahkan pada saya ya. Baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Teras Didik TV KPM. Pagi-pagi dah emosi. Kerana apa? Kerana alat penyamak udara tidak berfungsi dengan baik. Rupa-rupanya alat kawalan jauh yang bermasalah. Rasanya banyak daripada kita yang ada masalah bila rosak je atau tak sejuk je kita dah rasa macam nak kena panggil tukang baiki dan sebagainya. Tapi itu bukan kesnya di sini pada hari ini kerana kita akan belajar dengan lebih lanjut. Subjek kita adalah teknologi penyejukan dan penyamanan udara TVET. Kita akan belajar mengenai pemasangan dan penyamanan udara. Siapa cikgu yang ada dengan kita yang sebentar tadi yang nak tolong saya baiki tu? Jom kita saksikan profil beliau. Kita mempersilakan Cikgu T.S. Hayati yang merupakan Ketua Program bagi Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara di Kolej Vocational Kelang. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi. Maaflah Cikgu pagi-pagi dah datang tolong saya baiki penyamak udara. Ya, tak apa. Ya. Cikgu datang jauh daripada Kelang pagi-pagi ni. Okey tak trafik semua? Okey, cantik. Semua lancar. Semua lancar. Alhamdulillah. Semoga dilancarkan juga urusan kita pada hari ini kerana kita nak belajar Cikgu mengenai pemasangan dan penyaman udara. Udara jenis pisah ya cikgu ya? Ya betul, jenis pisah. Tapi sebelum tu kan cikgu saya agak terkejut kerana pagi ni cikgu bukan berseorangan. Sebelum kita memperkenalkan rakan-rakan kita, ingin saya ingatkan mengenai pematuhan SOP. Sekiranya anda telah kembali ke sekolah atau bakal kembali ke sekolah atau sesiapa sahaja di luar sana, jangan lupa sentiasa pakai pelitup muka, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter, kerap cuci tangan dan sanitasi tangan anda bila perlu. Dan sekiranya saya nak tunjukkan, anda perlu membuka mask anda. Silakan cikgu. Apabila anda perlu membuka mask anda, jangan lupa untuk simpan mask anda dengan baik di dalam bekas ataupun poket plastik. Contohnya saya ada dekat sini. Cikgu, silakan cikgu. Kita sama-samalah simpan kita punya mask kita ni. Sekiranya belum melebihi penggunaan 8 jam dan masih bersih, boleh guna kembali. Kalau dah kotor, jangan guna balik. Tahu adik-adik, kita bawa mask lebih. Kalau ada bawa mask lebih baiklah. Baiklah, dan bila dah letak dalam bekas tu boleh simpan kembali dalam beg dan sebagainya. Seperti yang saya sebut tadi, Cikgu T.S. Hayati bukan berseorangan. Ramai dia bawa nak bantu Nisa untuk baiki penyamak udara Nisa. Rupa-rupanya alat kawalan yang rosak. Tapi tak apa, kita berkenalan dan mempersilakan rakan-rakan dari Kolej Vocational Kelang. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey kita boleh buka mic masing-masing ya. Ini rakan-rakan kita dari Kolej Vocational Kelang. Nisa nak berkenalan lah dengan mereka. Jom kita mulakan dengan yang atas sekali, Muhammad Aiman. Silakan. Nama saya Muhammad Aiman Wazif bin Sazadi. Saya dari Sekolah Vocational Kelang. Terima kasih. Seterusnya, siapa rakan kita yang kedua? Silakan Afif. Nama Muhammad Afif bin Muhammad Arif dari Kolej Vocational Kelang. Terima kasih. Silakan Aidil ya, sila. Baik. Nama saya Muhammad Aidil Fifi bin Saimi dari Vocational Kelang. Baik, seterusnya silakan Azlil. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nazir bin Rahman daripada Kolej Vocational Kelang. Seterusnya kita ada Faris.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Daniel bin Muhammad Amin Azri dari KV Kelang. Kelang. Baiklah, tak akhir sekali Haziq, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Muhammad Aziz Nafidin bin Abdul. Saya dari KB Kelang. Semua rakan-rakan daripada College Vocational Kelang, terima kasih. Nisa nak tanya, ini semua daripada tahun berapa ya rakan-rakan semua? Satu. Okey. Tahun 1. Ada yang bukan tahun 1 ke? Ke semua sama? Semua sama. Ni semua rakan-rakan sekelas ke atau tidak? Sekelas. Sekelas kenal lah ni. Nanti dah kembali ke sekolah, jangan lupa ya rakan-rakan semua untuk mematuhi SOP dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Baiklah, Cikgu T.S. Hayati, sebenarnya saya tertanya-tanya, kenapa nama cikgu ada TS di hadapan tu? Mungkin ada ramai di luar sana yang tak tahu. Okey, sebenarnya TS ni dia stand for Professional Technologies. Ya. Macam saya dalam bidang HVAC lah. Nampak muda sangat lagi tapi dah bergelar Professional Technologies. Baiklah cikgu, hari ini topik kita adalah pemasangan dan pemasangan penyaman udara jenis PISA. Apa yang kita nak capai, objektif ataupun apa yang kita akan belajar sepanjang pembelajaran kita 1 jam hari ini cikgu? Untuk hari ini kita akan belajar mengenai pemasangan, Baik. penyelenggaraan dan juga membaik pulih. Pemasangan, Betul, Sir. penyelenggaraan dan membaik pulih. Tapi sebelum tu kita nak tengok video adik-adik ataupun rakan-rakan di luar sana mengenai pendapat mereka tentang penyaman udara. Jom kita saksikan. Penyaman udara ni dia aircon yang dapat menyejukkan kita lah. Macam contoh, kalau kita pasang dalam bilik, kita dapat selesa yang kita dengan suhu yang sesuai. Assalamualaikum, saya ingin ceritakan pendapat saya tentang pemasangan penyaman udara. Pertama sekali, saya ingin ceritakan tentang perpaipan. Perpaipan adalah salah satu aspek penting dalam unit penyamanan udara. Perpaipan adalah saluran gas daripada outdoor ke indoor. Tube kuprum juga perlu di-pairing pada dua-dua bahagiannya. Manakala wiring juga perlu dibuat dengan betul supaya tidak berlakunya spark. Dan gas juga perlu diisi supaya sistem hidup dengan sejuk. Sekian, terima kasih. Itu dia pendapat rakan-rakan kita mengenai penyaman udara. Ada yang rasa penting. Maklumlah musim sekarang ni dah masuk musim panas. Semua nak rasa sejuk kat rumah cikgu kan. Betul. Cikgu, saya nak tanya, kebanyakan penyaman udara dekat rumah ni, penyaman udara jenis apa cikgu? Yang saya tahu dia ada banyak jenis. Tapi yang biasanya kita pasang di rumah, jenis apa? Biasanya yang pasang kat rumah ni kita panggil sebagai unit domestik. Unit domestik. Tapi dia ada banyak jenis. Ya. Cuma base asasnya adalah penyaman udara jenis PISA. Jenis PISA. Nak tahu apa tu jenis PISA, kita akan belajar selepas ini. Tetapi cikgu, ada lagi satu soalan. Maklumlah, banyak ni saya tertanya-tanya mengenai penyaman udara. Penyaman udara kat luar sana banyak yang berbagai harga cikgu. Ada yang mahal, ada yang agak mampu milik. Tapi betul ke lagi mahal tu lagi bagus? Dia sebenarnya bergantung pada bilik tu. Baik. Lagi besar bilik tu, lagi besar beban dia, Ya. lagi mahal lah. Maknanya kalau bilik tu besar atau ruang tu besar, perlukan penyaman udara yang lebih besar. Lebih besar Kapasiti kapasiti dia supaya sejuk. Janganlah Ya. pasang yang macam untuk bilik yang kecil tu tapi letak dekat studio yang besar macam ni, tak Ya, rasa betul. cikgu ya. Itu yang kita akan bincangkan lebih lagi di mana hari ini kita nak belajar ataupun nak cover topik ataupun poin kita pemasangan, penyelidikan dan juga baik pulih. Mungkin selepas ini kita dah tahu pengetahuan asas, sekurang-kurangnya dapatlah kita tengok-tengok sikit kat rumah. Tapi kalau ada masalah dengan peralatan elektrik anda, jangan lupa untuk panggil mereka yang bertauliah sahaja. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita ingin berehat dahulu. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Hari ini topik kita adalah teknologi penyejukan dan penyamanan udara, pemasangan penyaman udara jenis pisah. Tadi saya dah tanya beberapa soalan pada cikgu dan saya rasa lebih baiklah kiranya cikgu meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Maklumlah saya tak nak menyampaikan informasi yang salah. Jom teruskan cikgu. Silakan. Saya mula ya. Ya. Okay. Okey, sebelum kita mula, Ya. saya nak tanya apa yang kita tahu bila kita tengok gambar penyamanan udara? Kita tanya kawan-kawan kita cikgu. Siapa boleh jawab? Sebelum kita mula, kita Ya. tanya dulu. Tanya dulu. Apa yang kita tahu? Siapa boleh jawab? Boleh angkat tangan. Senyum je masing-masing. Menyamankan udara bilik. Menyamakan udara bilik. Menyamakan udara bilik. Okey, ada lagi jawapan lain? Silakan. Kenapa disebut penyamanan udara? Silakan Nazlil. Membuat jatuh. kita selesa. Membuat kita rasa selesa. Ada lagi? Dia nak tunjuk kod penyaman udara tak? Ada lagi? Ada lagi yang nak jawab? Aiman boleh jawab? Apa tu selesa? Apa tu selesa? Kenapa dia nyaman? Okey, sampai saya teruskan je. Ya, silakan Okey, cikgu. penyamanan udara ni kenapa kita istilahkan dia nyaman? Bermaksud dia adalah selesa. Selesa. Syarat untuk nyaman adalah bila kita duduk dalam satu ruang, kita tak berpeluh dan kita tak menggigil. Baik. Kalau kita duduk dalam satu ruang, contohnya biasa kita pergi hotel kan? Ya. Kita tidur tu kita akan bergigil. Itu maksudnya kita tak selesa. So kita kena faham istilah tu. So penyamanan udara adalah di mana bila kita duduk dalam satu ruang, kita tidak menggigil dan kita tidak berpeluh. Sangat selesa. Ya. Okey. Maknanya kalau sejuk sangat menggigil pun tak selesa lah. Tak cikgu. selesa lah. Ya, baik. Okey. Tidak berpeluh dan tidak menggigil. Itu maksudnya penyamanan udara. Okey. So kerja-kerja dalam pemasangan dan penyelenggaraan penyamanan udara, kita ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Okay, yang pertama adalah kita kena tahu memasang. Baik. Yang kedua, kita kena tahu menservis. Yang ketiga, kita kena tahu mengesan kerosakan. Dan yang keempat, kita kena tahu baiki. So ini adalah proses-proses yang berlaku semasa pemasangan dalam kerja-kerja dalam pemasangan penyamanan udara. Ya. Okay, saya teruskan ya. Silakan cikgu. Dekat KV boleh tengok ya. Rakan-rakan kita Okey. ni. Okay. Sekarang ini Jaga adalah semua. Nanti memasang unit Ya. penyamanan udara. Seperti yang dah senaraikan dekat sini, kita ada 6 perkara yang kita kena tahu untuk pemasangan penyamanan udara. Yang pertama adalah anggaran beban haba. Kita hanyalah anggarkan beban haba untuk sesuatu bilik sebelum kita pilih unit. Kemudian yang kedua, pemilihan kapasiti ataupun model. So bila kita dah buat anggaran beban haba tadi, kita boleh pilih kapasiti ataupun model ikut anggaran beban haba dan merujuk katalog mana-mana brand saja yang kita nak pakai. Ya. Okey. Dan seterusnya adalah lokasi pemasangan. Kedudukan unit dalam dan unit luar yang sesuai. Sebab kita kena letak unit tu biar kukuh. Takut terbalik ke, jatuh ke apa dan sebagainya, akan membawa masalah lah. Okey, saya teruskan ya. Pemasangan perpaipan. Perpaipan kat sini ada 2. Satu pemasangan perpaipan kupram, satu lagi perpaipan alir keluar air. Satu copper pipe untuk alirkan bahan pendingin, satu lagi air untuk air mengalir lah, untuk drain pipe. Yang kelima, kerja pendawaian. Bila kita dah pasang semua piping, copper pipe. Kalau kita tak pasang wiring, pun sistem tak akan jalan. So kita kena pasang wiring dia. Okay, seterusnya adalah uji lari.
Dah pasang unit, kita kena buat uji lari supaya unit kita tu memang ikut spesifikasi. Kalau suhu paling rendah adalah 16 darjah Celsius, kita kena pastikan unit kita dapat suhu paling rendah 16 darjah Celsius. Dan kebanyakannya unit dalam di Malaysia ni memang suhu dalam julat 16 hingga 30. Sesuai untuk kita yang berada dalam kawasan Khatulistiwa lah. Ya, cikgu, yang anggaran beban haba, pemilihan model dan kapasiti tu, ini yang tadi saya tanya, kalau bilik tu lagi besar, model dia lagi besar lah kapasiti dia. Ya, betul. Baik. Semua okey? Semua masih okey ya rakan-rakan kita? Okey. Okey. Baik. Kalau ada soalan terus tanya, tak apa. Kalau ada soalan terus tanya je. Okey. Saya teruskan. Ini adalah memasang. So, untuk memasang kita ada beban haba, kita ada kapasiti dan juga lokasi. Macam mana kita nak dapatkan beban haba? Macam mana kita nak dapatkan beban haba ni? Okey. Yang pertama, kita kena ada luas bilik. Macam Nisa cakap tadi kan? Ya. Lagi besar bilik, maksudnya lagi banyak kapasiti yang kita nak pakai. Betul. Okey. Dan juga pekali haba. Pekali haba ni kebiasaannya kontraktor ataupun mana-mana yang pegawai yang memasang, dia tahu. Contoh dekat sini saya boleh bagi. Contohnya ada satu bilik, luas dia 10 kaki darab dengan 10 kaki. So dia akan jadi 100 kaki persegi. Ya. Kita akan darabkan dengan pekali beban haba 80 BTU hour per feet square. So dia akan jadi 8,000 BTU. Kebiasaan unit penyamanan udara 1 horsepower 9,000 BTU. Okey. So kalau bilik tu contohnya satu bilik, so Nisa ada satu bilik. 10 kaki darab 10 kaki. Load ataupun beban dalam tu haba yang kita patut keluarkan adalah 8,000 BTU. So kita kena pilih unit sama dengan atau lebih besar daripada load tadi. Saya nak tahu BTU tu berapa, cikgu? BTU tu berapa? Ya. Ini bergantung kepada BTU dekat sini bergantung kepada bahan. Bahan apa yang kita pakai untuk dinding. Contoh tingkap. Contoh satu rumah kita lah senang. Ya. Kalau tingkap dia cerah, haba akan masuk dengan senang. So haba yang masuk dalam ruang bilik tu dia mengganggu load beban haba dalam bilik sebenar. Baik. Sebab tu kalau kita perasan, contoh kereta kan, kalau tak ada tinta, dalam tu panas. Betul? So sama juga. Kalau kita nak reject semua haba dalam ruang bilik, kita kena ada kapasiti yang lebih besar, termasuklah haba yang masuk tadi. Jadi pemilihan bahan untuk tingkap ataupun sliding door, semua penting. Semua penting. Lansir kita tu tebal ke tak, sama ada lansir blinding biasa saja. Material dinding yang kita pakai kayu ke, konkrit ke, bata ke, semua dia akan bawa faktor haba yang berbeza. Jadi banyak sebenarnya perkara yang kita nak kena ambil kira bila kita ada rumah sendiri nanti, insya-Allah kan, nak pasang penyaman udara. Okey, baik. So biasanya kalau kontraktor secara asasnya dia buat anggaran. Sebab sini nama dia anggaran. Kalau spesifik dia akan kira kita akan buat sekiraan yang lebih detail. So bila anggaran, contoh kita pergi satu bilik, kalau kita tak bawa tape, tak ada masalah. Sebab kita boleh tengok shilling. Shilling biasa tu kalau 4 darab 4 kaki persegi. So kita kira lah shilling tu berapa. Kalau ada 3 keping, 3 darab 4 dapat dah 12 kaki kan. Oh, shilling yang kat rumah. Shilling kat rumah segi 4 tu kan. Boleh pandang shilling dulu tengok. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tak ada shilling pun tak ada masalah juga. Kita boleh tengok tiles. Tiles kita tu ada yang 1 kaki. So kita kira lah tiles tu kalau 1 kaki ada 10 keping, maksudnya 10 kaki lah. Oh, mudah je. Itu anggaran lah. Sebab tu kalau kita perasan kan, bila ada orang datang kat rumah kita, oh bilik ni cik 1 horsepower je. Tapi macam mana dia dapat kiraan tu? Sebab itulah disebut anggaran. Dan pelajar kita ni tahap dia adalah tahap untuk menganggar. Kalau tak ada juga tiles, tak ada kat sini, tak ada masalah juga. Misal boleh saja kaki kita ada kan, 1 kaki. So pijatlah kaki dia, berjalan je 1 kaki, berapa kaki? Kalau 10 kali langkah, 10 maksudnya 10 kaki lah. Baik. So benda tu sangat mudah. Sebab tu kadang-kadang kita terfikir macam mana yang bekerja dekat luar boleh tahu berapa kapasiti bilik tu walaupun tak bawa apa-apa alatan. Saya pun tertanya-tanya. Macam mana? Magic ke? Tengok je dah tahu. Takut pula kita kan. So faktor haba kat sini adalah kalau lampau 40 ni biasanya dinding dia dinding penuh, tak ada tingkap.
secara anggaran. Boleh ke? Semua okey ke? Belajar-belajar dekat KV? Okey? Jaga-jaga nanti cikgu nak tanya soalan. Ada soalan ke? Sedia je lah. Nazir ada soalan? Boleh. Boleh Tanya je tak apa. Saya tak kisah. Ya, sila. Ada soalan ke? Habis tu, setiap aircon tu dia ada different bahan pendingin ni cikgu? Ya, betul. Setiap bahan pendingin, setiap unit penyamanan udara, dia ada bahan pendingin yang berbeza. Okey. Contoh ada R14A, ada R22. Depends pada penggunaan. Dan bezanya bahan pendingin ni adalah pressure, tekanan dia. Kalau R14A dia blended bahan pendingin. Ada dua pecahan bahan pendingin. So kalau R22 dia lah satu bahan pendingin yang berbeza. Satu bahan pendingin sahaja. Ya. Dia ada aplikasi yang berbeza. Bergantung atas apa yang kita nak pakai. Sebab pemilihan penyamanan udara ni tak salah. Betul. Bergantung apa yang kita nak pakai, kat mana yang kita nak letak. Kalau letak kat bilik, apa yang lebih sesuai? Mungkin inverter. Kalau dekat hall, lebih stabil kita guna gas bahan pendingin yang satu bahan pendingin saja. Macam itulah. Jadi pemilihan pun bergantung kepada keluasan, tingkap dan sebagainya. Baik. Terima kasih tadi Nazli tanya soalan. Kalau tidak, saya pun tak tahu sebenarnya ada bahan pendingin yang berbeza. Tak apa. Sama-sama kita belajar yang di rumah sekali. Sekurang-kurangnya ada kita sharing. Ya. Okey. Lepas tu kita boleh tengok kapasiti. Kapasiti ni kita boleh merujuk katalog. Katalog ada macam-macam. Brand pun ada macam-macam. Terpulanglah pada Nisa. Nisa nak pilih brand apa-apa. Senang je. Type je saja dekat Google ke apa, nanti dia keluar. Dia keluar. Segala-galanya. Segala-galanya. Tapi syarat dia yang pertama yang kita kena buat, unit perlu dipilih dengan kapasiti 8,000. Kalau kita kira load tadi 8,000, maksudnya unit kita mesti 8,000 BTU atau lebih. Tahu tak kenapa? Sebab nanti tak sejuk. Tak sejuk. Tak sejuk kan? Okey, contoh kebiasaan unit dalam untuk setiap brand, 1 horsepower biasa 9,000 BTU. So bilik kita 8,000 BTU. So dia boleh sejukkan. Maksudnya kapasiti unit penyamanan udara tu dia boleh absorb semua haba dalam bilik yang sebanyak 8,000 tadi. So ada lagi balance 1,000 BTU kan. Kecuali contoh bilik ni kalau kita kira-kira dia dapat 10,000 BTU. Kita tak boleh pilih 1 horsepower yang 9,000 BTU tu. Sebab di mana lagi 1,000 yang lebih tu, siapa yang nak absorb haba dia? So bilik tu takkan sejuk. Secara logik je lah. Ada plus minus lah kat situ. Okey? Baik. Boleh Okey, lokasi kedudukan unit yang sesuai merujuk katalog. Okey? Kalau kita pilih split unit biasa, pastikan jangan letak atas tingkap. Contohnya macam itulah. Ada tempat sesuai sebab kita nak tebuk dinding, piping kita nak buat lubang, wiring ataupun benda awal yang pun kita nak pasang. Mungkin kita nak masuk bilik terus ada on sistem kan. So kita kena fikir benda tu. Tempat yang kukuh sebab kita punya unit luar dengan unit dalam ni dia berat. So kena ada tempat yang kukuh dan tidak menghalang laluan udara balik. Kebiasaannya unit kita panggil unit luar dia panas. So bila tak ada circulation ataupun udara balik, haba tu tak boleh disingkirkan. Sebab tu bilik kita akan jadi panas. Tapi cikgu, sekarang ni kebanyakan rumah, terutamanya rumah unit seperti apartmen dan sebagainya, mereka dah ada pendawaian siap. Yang kat sini boleh pasang penyaman udara. Ya, betul. Dan contohnya di beranda ataupun dia akan ada ruang lah dekat luar tu untuk letak unit luar cikgu ya. Jadi sekarang dah makin mudah. Tapi yang penting pilih bersesuaian dengan bilik ataupun kapasiti haba yang ingin dikeluarkan cikgu ya. Wah, saya dah boleh masuk KV selepas ini. Jadi yang di rumah pun harapnya terus fokus bersama-sama dengan kami, ambil nota dan sebagainya. Kita berehat dahulu ya cikgu. Kita jumpa selepas ini.
KPM. Didik TV KPM. Masih menonton teras di Didik TV KPM. Jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Cuci tangan, jarak sosial 1 meter dan sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini mengenai penyaman udara jenis pisah. Okey, saya teruskan. Sekarang untuk memasang perpaipan dan juga pendawaian. Okey. Secara asasnya untuk perpaipan kita akan ada dua pipe kupram lah. Satu untuk tekanan rendah. Ini tekanan rendah. Dan satu lagi untuk tekanan tinggi. Apa beza antara tekanan rendah dan juga tekanan tinggi? Saiz copper ataupun saiz kupram tu. Kalau lagi besar saiz kupram itu adalah untuk tekanan rendah. Kalau kecil adalah untuk tekanan tinggi. Okey, yang kedua yang kita kena pasang adalah pendawaian. Kalau tak pasang pendawaian, sistem kita tak jalan. So, tak hidup lah. So, macam mana kita nak buat? Kita kena pasang daripada bekalan. Pada bekalan ni ada wire live, ada wire neutral kan? So, ada earth. So, kita hanya pasang saja wire live pergi kepada unit dalam. Untuk unit dalam sini. Okey, wire neutral pasang pergi dari bekalan atau yang ni kita kenali sebagai direct online starter. So, terus pergi kepada unit indoor. Pasang dekat satu konektor dekat sini untuk wire neutral. Termasuk sama juga dengan wire untuk earth. Masukkan juga pergi kepada unit. Dan daripada unit ni ada 3 wire nanti akan keluar. Kita akan pasang pergi kepada unit luar. So kalau tak lengkap kitaran pendawaian ni, unit kita tak akan berfungsi. Itu saja. Syarat dia, kebiasaannya macam pelajar kita bila dipasang, contohnya wire dia akan keluar coil kan? Yang tajam tu kan? Yang macam dawai tu. Pelajar kita banyak buat kesilapan, dia akan dia akan skru pada penebat. Boleh menjadi penyebab unit kita tak hidup. Sebab tak ada continuity. Pun ada. Dan ada juga macam kalau jalur dia keluar contoh 5, tapi pelajar kita pasang 2 je pun ada masalah juga. Mungkin arus masuk tak cukup. So sistem kita tak jalan. Pasang semualah yang kena pasang semua masuk. Tu. Baik. So benda tu nampak simple, ringkas, tapi sebenarnya dia bagi kesan pada unit penyamanan udara. Sebab pelajar kita kena pasang dengan cara yang betul supaya klien kita ataupun pelanggan kita selesa lah. Sesuai. Setakat tu okey? Pelajar saya dekat KV okey? Senyum je. Okey Senyum? tidak ni? Risau pula kita. Okey. Ada soalan ke tu? Silakan Faris. Ada soalan ya? Ada soalan? Okey, cikgu, saya nak tanya. Okey. Kalau dari segi perpaipan kan, macam cikgu kata aircon ni ada banyak jenis. Ada yang jenis kecil, ada yang jenis domestik, ada juga yang jenis untuk letak dekat kilang ni cikgu. Commercial yang tu? Commercial. Macam mana pula saiz pipe dia? Adakah saiz dia sama ikut macam normal punya aircon ataupun ada yang lain punya saiz? Okey. Boleh saya jawab Silakan cikgu. Okey, terima kasih Faris. Bagus sangat soalan tu. Sebab kadang-kadang bila pelajar kita tanya soalan baru kita tahu apa yang dia faham. Ya. Kadang-kadang senyap ni bahaya juga. Betul. Tu ada risau tadi. Bahaya Jangan tu. senyum je. Okey. So soalan tadi, bila contohnya komersial, piping dia akan berbeza. Okay. So macam mana kita nak tahu, contoh kita beli satu unit penyamanan udara komersial, cara dia senang saja. Kita search balik, kita cari balik katalog dia. Dalam katalog tu, dia akan ada semua perkara yang berkenaan dengan unit penyamanan udara tu. Kita nak pakai copper jenis apa, kita nak pakai copper tu maksudnya kupram lah, perpaipan kupram lah. Dah terbiasa sebut copper kan? Ya, tak apa cikgu. Perpaipan kupram tu tebal dia macam mana, ataupun contoh wiring dia
Ada yang diletak contohnya disarankan penggunaan direct olah starter. Ada setengah unit disarankan gunakan auto trans macam tu. So tak ada masalah. Kita pilih saja unit berdasarkan kapasiti yang kita dah kira tadi tu. Lepas tu kita buka saja katalog, dia akan terus bagi range. Contohnya piping tak boleh kurang daripada 3 meter, tak boleh lebih daripada 5 meter. Semua tu memang dah ada dalam spesifikasi. Jadi jangan lupa untuk betul-betul baca spesifikasi bila kita nak pilih dari katalog tu, cikgu kan? Betul. Ya, baik. Syarat pertama kalau pelajar dalam unit penyamanan udara ni, bila disentuh satu unit, pastikan dia cek spesifikasi dulu. Sebab kat situ ada bahan pendingin jenis apa, kat situ ada berapa arus kita nak pakai. So benda tu sangat-sangat penting. Terutamanya mereka yang membeli secara atas talian, cikgu ya. Jangan main beli sebab ada jualan, ada sale, harga murah beli. Tahu-tahu sampai pasang tapi tak sesuai. Spesifikasi kena baca dengan teliti. Ya. Saya teruskan ya. Silakan cikgu. Okey, yang ini memasang drain pipe. Drain pipe ni maksudnya pipe alir keluar. Kadang-kadang pernah tak berlaku dalam bilik Nisa air menitik? Ya Allah, cikgu, bukan setakat menitik, hujan mungkin. Ya, rasa macam flakes kan? Macam ada cecair apa? Yang frost ada kan? Percik-percik tu. Percik-percik. Tu maksudnya kadang-kadang itu sebenarnya salah satu sebab daripada penuras. Tapi kalau untuk pipe air kat sini, sama macam kita pasang pipe air kat rumah, kalau kita pasang sengit, air tu dia boleh patah balik ke sistem, ke unit. So dia bertakung area sini. Itu yang jadi hujan tiba-tiba. So logiknya bila kita pasang piping untuk drain pipe, pastikan dia ikut aliran graviti tu. Supaya dia mengalir terus kepada pipe air keluar lah. Baik, cikgu. Okey. Lepas tu, macam mana kita nak tahu unit kita okey ke tak pasang? Kita kena ada water level. Water level contoh dia macam ni. Tak apa, cikgu tunjukkan. Saya tunjukkan ni boleh Okey. Ini contoh water level. So bila kita pasang unit, pastikan unit kita letak tu, berbuli ni dia duduk tengah-tengah. Dia kena betul-betul tengah. Kadang-kadang kenapa kita tengok ada customer dia tak suka atau klien kita, pelanggan kita tak suka tengok unit kita sengit. Unit dia sengit lah. Maksudnya benda tu adalah satu benda yang dia rumah dia kan. Dia nak benda yang cantik. Dia rumah, cikgu. So jadi mesti dia nak mesti cantik. Lawa. Lawa. Tapi untuk bahagian macam pelajar kita, pasang tu mesti ikut standard supaya air tak mengalir patah balik ke belakang, masuk ke bilik, dan juga aliran air ke longkang tu dia direct. Tak mengganggu ruang bilik. Itu sangat penting. Bukan melimayang kat mata kita tak betul, tangan kita tak betul. Tapi so kita kena pakai yang sepatutnya lah dipasang. Ya. Baik. Okey. Seterusnya saya pergi kepada menservis. So saya dah kelaskan kat sini menservis ada beberapa perkara. Yang pertama unit luar, kedua unit dalam, pemampat dan juga pipe alir keluar. Macam mana kita nak servis unit luar? Macam mana kita nak servis unit dalam? Macam mana kita nak servis pemampat? Dan macam mana kita nak servis pipe alir keluar? So semua tu kita kena tahu. Kalau pelajar kolej vocational, untuk satu SVM ataupun CJ ni, dia adalah level supervisor. Dia kena manage. Bila manage, sebelum kita manage orang lain, kita kena tahu dulu. Teori dengan skill kena ada. Baru kita boleh manage orang lain. So, sepatutnya bila pelajar KV, dia tengok unit, bila unit luar, dia tahu dah, kalau servis unit luar, apa yang akan berlaku? Kalau servis unit dalam, apa yang perlu kita buat? Kalau pemampat, apa yang kita perlu buat? Nanti kita tengok Ini contoh servis unit dalam. Ni unit dalam Biasanya unit dalam yang rosak biasanya dekat filter ni. Yang rosak. Yang kotor dekat filter ni. Penapis dia, cikgu. Penapis ni. Penapis. Okay. Penapis. So kalau Nisa kat rumah, tak perlu panggil siapa-siapa kat luar pun, Nisa dah boleh cuci dah penapis tu. Bukan apa, cikgu, kadang-kadang malas. Panggil jugalah. Walaupun boleh buat sendiri sebenarnya. Sebenarnya boleh sangat benda tu. Kita hanya buka saja panel depan ni, kita tarik keluar lah. Panel tu buka, kena tarik keluar. Baik. Okey. Kita boleh cuci guna hampa gas ni untuk seduh habuk. Kita boleh cuci penuras menggunakan air. Lepas tu kita boleh cuci penuras menggunakan sabun. Kalau kotor lah.
kalau terlalu kotor. Dan kita kena keringkan penuras ataupun penapis ni sampai dia kering, baru kita letak balik. Sebab basah tu dia akan tarik balik semua habuk-habuk tu. Betul. Dia akan lekat balik lah. Dia akan lekat balik habuk. Seterusnya, unit luar. Ya. Kebiasaannya yang kita kena servis adalah dalam ni kita bagi kipas. Dalam lagi dia ada copper pipe ataupun perpaipan kuprum yang ada sirip. Dan biasanya sirip tu yang kotor. Kalau dia berlumut, kita kena cuci pakai chemical. Kalau macam dia tak adalah teruk sangat, kita hanya guna air, spray dengan air ataupun pakai hampa gas lah. Pakai berus. Ada pakai berus tak? Berus pun boleh. Ada bahan yang macam dekat situ ke? Bukan? Ada. Berus macam ni pun boleh. Berus yang macam berus cat pun boleh guna juga. Pun boleh guna. Kita berus je ikut fin tu. Okey. Baik. Yang ini kita biasa pakai untuk kita panggil vacuum lah. Ataupun hampa gas kan? Ya. So kita boleh pakai yang ni. Dan biasanya kita akan spray sabun ataupun chemical kalau dia dah mula berlumut. Okey, sebabnya ada aliran keluar air, sebab tu boleh terjadinya lumut dan sebagainya. Tapi kalau tak yakin boleh buat sendiri, panggillah mereka yang bertauliah. Kita tak nak nanti umpama tikus membaki lampu, cikgu dah buka tak boleh pasang balik. Dah cuci rosak pula. Baiklah, setakat ini saya rasa semuanya masih mengikuti dan rakan-rakan di rumah pun diharapnya masih fokus. Kita berehat dahulu, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. KPM TV KPM. Masih lagi menonton teras di Didik TV KPM. Kita tengah belajar mengenai pemasangan penyaman udara jenis pisah. Setakat ni semua okey ya rakan-rakan daripada Kolej Vocational Kelang? Okey. Kalau okey bagi thumbs up. Okey, go okey. Bagi thumbs up semua. Okey tak okey ni? Okeylah tu, alhamdulillah. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey. Ini adalah contoh biasanya unit kita yang ada kerosakan. Ya. Jadi kita boleh dah kelaskan kepada beberapa perkara. Contoh alat kawalan jauh. Macam Nisa tadilah. Macam tadi kan, rupa-rupanya mod saja yang berbeza yang kita rupanya silap. alat kawalan yang tak berfungsi. Ingatkan rosak dah tadi. Okey, yang kedua, unit dalam. Suhu bilik tidak sejuk. So kenapa boleh berlaku tidak sejuk tu? Mesti ada benda yang sebenarnya yang kita buat bilik kita tak sejuk. Yang kedua, unit tidak beroperasi. Unit dalam tak operasi. Air menitis macam yang saya cakap tadi kan. Air menitis, motor kipas tidak berfungsi pun ada. Unit luar, unit tidak beroperasi, bising pun ada. Unit bergegar, ni biasa berlaku. Bila lama sangat kita tak ketatkan nut, dia akan bergegar. Okay. Pemampat panas, bunyi bising pun ada. Kitaran pemampat pendek. Yang ni Nisa tahu tak macam mana ni? Macam mana kita nak tahu dia kitaran dia pendek ke panjang ya cikgu? Saya pun tak pasti. Kita tanyalah rakan-rakan. Boleh tak bantu Nisa? Cikgu tanya apa macam ni tahu ke tidak kitaran pemampat pendek? Apa tu? Siapa boleh jelaskan atau kongsikan? Siapa ada jawapan? Menjeling mereka ya. Kenapa pemampat ada tu? Ada boleh jawab idea? Ke Haziq nak jawab? Silakan Haziq. Dia mungkin ada masa dia hidup dan tiba-tiba dia mati. Okey. Betul. Tapi saya tambah sikit kan. Kompresor ataupun pemampat ni, kadang-kadang kalau Nisa perasan, contoh peti sejuk, kan boleh tam. Maksudnya kompresor jalan. Okey. So, kalau dia macam kitaran pemampat pendek ni, tempoh dia hidup mati tu sekejap. Tak sempat suhu dapat 16 darjah Celsius, kompresor dah mati dah.
Sebab asasnya dalam unit penyamanan udara, kompresor gerak untuk bila dia bergerak, bahan pendingin dalam kitaran tu akan bertukarlah. So suhu contoh kita setting suhu 16 darjah Celsius untuk bilik. Bila dah dapat suhu 16 darjah Celsius, kompresor akan mati. So dia akan delay, akan ada sesenggatan, contohnya 2 darjah Celsius pergi 18. Bila 18 dah dapat suhu bilik dah jadi 18, kompresor akan masuk balik. Sebab suhu yang kita nak, contoh Nisa selesa 16, so kita akan tekan alat kawalan tu 16 lah kan. So kompresor akan bekerja ikut suhu yang kita setting. Oh, baik. So yang ini sebenarnya berlaku bila pemampat ni sebenarnya panas. Bila panas, dia akan jadi cut off. Dia akan jadi matilah. Kalau panas kena tukar tak cikgu? Kalau panas, pastikan kita offkan dulu sistem. Kita kena check dulu. Itulah maksudnya kerosakan. Kita kena check dulu. Panas tu datang dari mana? Adakah bahan pendingin terlebih? Adakah kita punya kondenser unit ataupun kita panggil unit luar tu dia kotor pun jadi masalah? Adakah kita punya unit dalam pun kotor? Sebab bila unit luar kotor, udara tu kita tak boleh nak sikirkan haba. Haba yang dalam udara tu, haba dalam bahan pendingin tu tak boleh disikirkan oleh udara. Sebab tu dia akan masuk balik kepada kompresor atau pemampat. Pemampat tu akan jadi panas, dia jadi high amp. So overload akan putuskan litar lah. Itu sebabnya kenapa kitaran pemampat jadi pendek. Baiklah cikgu. Ya. Seterusnya alat kawalan jauh. Yang ni saya memang nak tekankan sangat. Kenapa cikgu? Benda ni biasa berlaku. Macam kat rumah ataupun semua orang yang kat rumah, pelajar-pelajar kita kat KV lain. Kita kena betul-betul tengok pada mode. Mode pada alat kawalan. Sebab bila alat kawalan kita ni kat sini, kalau bentuk flakes ataupun kita panggil macam salji, macam salji tu maksudnya kompresor kita jalan. Bilik kita akan jadi sejuk. Tapi kalau ikon kipas yang ada, maksudnya kompresor kita tak jalan, hanyalah kipas saja. Angin je keluar. Angin saja keluar macam kipas biasa. Tak sejuk. Sebab tu tak sejuk. Sebab tu kena perhati kat sini. Kita boleh tengok dekat kita punya alat kawalan lah. Ya. Okey. Selalu terlepas pandang yang ini cikgu. Asasnya kat sini. Sebelum pergi tempat lain, cek dulu remote alat kawalan kita. Betul. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ni contoh contoh unit dalam. Kalau suhu bilik tidak sejuk, apa yang sebenarnya apa? Kenapa pintu bilik kita tak sejuk? Rupanya pintu bilik tak tertutup. Pun jadi masalah. Sebab bilik tu selalu orang masuk keluar kan. Pun akan jadi masalah. Sebab bila kompresor jalan untuk sejukkan bilik, bila kita buka, haba luar akan masuk. Sebab tu bilik kita jadi tak sejuk. Baik. Okey. So lepas ni kalau pasang aircon, pasang unit pintu penjenak udara, pastikan pintu tertutup. Pintu tutup, tengok alat kawalan dan sebagainya. Unit tidak beroperasi, fuse rosak. Contoh mana yang pasang fuse lah. Air menitis, pipe air keluar tersumbat. So air kan ada lumut. Betul. Dan habuk, so dia boleh jadi tersumbat. Lepas tu penuras kotor. Penuras kotor ni, saya boleh tunjuk dekat sini penuras ni macam mana. Macam mana kalau penuras tu kita nak buka? Boleh. Kalau kita pegang pada unit dalam, kita akan perasan kat tepi ni dia macam ada lengkuk sikit, Nisa. Bila lengkuk tu, kita pegang dua ni kiri kanan, kita tekan je. So, kita boleh buka. Asasnya, kalau kita kat rumah, kita boleh cuci, kita panggil penapis. Ini yang biasa kotor. Contoh kipas kat rumah, bila mula berhabuk, angin tak berapa kuat kan? Betul. Sama juga. Yang kita punya ni, kalau sini kotor, angin pun tak keluar. Jadi kena bersihkan habuk Jadi kita kena bersihkan habuk yang ada kat sini. Yang ni bersih cantik lah yang kita punya. Sehingga macam ni, baru penyamanan udara kita akan jadi sejuk lah. Cuci dengan air, udara akan keluar dengan baik. Sabun dan keringkan sebelum pasang kembali. Boleh cuci dengan sabun, tembak balik air semua, spray air, keringkan dulu, barulah kita pasangkan balik. Okey? Pasangnya masuk macam tu je cikgu. Masuk saja macam ni, lepas tu kita klik pada bahagian bawah dua ni. Macam tu. Lepas tu kita tutup lah macam biasa. Okey. Saya tutup silakan. Nampak mudah je sebenarnya. Ingatkan susah sangat lah. Baiklah, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita sambung lagi.
Okay, ini contoh unit luar. Sebenarnya sama saja macam unit dalam sebab dia masih ada sirip, dia masih ada kipas. Tapi kebiasaannya untuk unit luar, apa yang akan berlaku adalah nut ni tidak ketat. Dia bunyi bising. Sebab dia bergetar. Dia bergetar, dia bergegar. Bila kipas pecah, kalau pecah pun dia akan bunyi bising. Okey. Sebab bunyi itu adalah satu gangguan. Ada orang dia tak suka bunyi bising. Betul. Dia buka aircon dia dah senyap je. Ya. Okay, itu pun akan jadi salah satu masalah. Okay, pemasangan kerangka tidak kemas. Kita pasang kerangka tu tak kemas. Okey. Baik. Itulah kesan kerosakan. Okey, semua okey, ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, cikgu boleh teruskan. Ada? Tak ada? Okey, cikgu tak ada apa. soalan. Boleh teruskan. Saya teruskan ya. Ya. Okey, ini adalah pemampat. Macam mana kita tak tahu pemampat dia rosak? Dia panas. Kenapa panas tadi? Pemeluap kotor. So kita kena cuci dulu pemeluap. Lepas tu pemampat pun kotor. Sekitar pemampat ni pun boleh jadi kotor. Bila kotor dia tak boleh nak buat singkiran haba. Sebab tu dia jadi panas. Okey, lepas tu bunyi bising. Minyak pemampat berkurang. Dalam pemampat ni kita ada minyak pemampat. Ada minyaknya. Baik. Ya. So, ombor tu kalau tak ada pelincir, dia akan jadi geseran. Itu yang jadi bising. Baik. Boleh Semua boleh? Semua senyum je anak murid cikgu. Nanti kembali ke sekolah nanti tahulah dia. Soalan? Ada soalan tak? Saya nak tanya. Macam ada je nak tanya tadi. Okey. Haziq. Sila, Haziq. Haziq ya? Okay, silakan. So, kalau yang sirip tu kan dia boleh bengkok. Okey. Dengan dia itu tu adakah punca juga daripada aircon tak sejuk? Ya, sirip boleh bengkok soalan dia cikgu. Sirip boleh bengkok. Ya. Terima kasih Haziq. Okay, terima kasih Haziq. Soalan yang sangat bagus tu. Okey. Sirip bengkok tu maksudnya pada pemeluap ni dia ada satu sirip. Dia ada sirip. Baik. Sirip ni fungsi dia untuk buat singkiran haba. Bila banyak surface bahan pendingin lalu, dia akan expand. So penyingkiran tu berlaku dengan baik. Tapi kalau sirip contohnya bengkok sana, bengkok sini, udara tak akan lalu dengan baik. So efisiensi untuk udara bahan pendingin haba tu disingkirkan kuranglah. Jadi menjadi faktor dia rosak jugalah. Ya, ataupun betul. kita perlu servis atau tukar. Kita perlu servis, kita ada sikat untuk sirip tu. Oh, okey. Memang ada sikat dia. Kita betulkan balik sirip, ikut flow dia balik. Ya. Supaya udara tadi boleh balik dengan baik. Ya, supaya udara tu boleh lalu dengan lancar ya cikgu ya. Baiklah cikgu, sebenarnya banyak sangat kita belajar pada hari ini. Penonton di rumah pun dapat pengetahuan bagi saya sendiri, bukan setakat untuk rakan-rakan kita yang belajar di kolej vocational sahaja. Rasanya cikgu waktu sangat-sangat mencemburui kita. Tahu-tahu je dah sampai penghujung rancangan. Jadi cikgu boleh kongsikan rumusan ataupun kata-kata akhir cikgu. Silakan. Okey. Bagi mana-mana pelajar yang belajar dalam bidang penyamanan udara, perkara pertama, bila kita buat sesuatu kerja, kita kena faham konsep. Faham konsep. Pastikan kita faham konsep. Macam mana kita nak faham konsep tu, kita kena ada teori dia. Bila kita dah ada teori, kita kena buat amali. Dan banyak benda yang saya selalu bagi tahu pada pelajar-pelajar saya, macam mana kita boleh bercerita kepada orang lain. Bila sentuh satu barang, kita buat kerja, kita boleh bercerita. Tapi kalau kita tak buat kerja, kita tak boleh nak cerita pada orang lain. Betul. Jadi, untuk melayankan kita ni bekerja dalam bidang penyamanan udara, pastikan kita boleh bercerita. Boleh buat kerja dan boleh bercerita. Itu sangat penting. Pendek kata, kita mengenali produk yang kita nak beri pada pelanggan kita, nak cadangkan kepada pelanggan kita. Diharapkan semua adik-adik di Kolej Vocational, bukan setakat Kolej Vocational Kelang, tetapi seluruh Malaysia, rakan-rakan di Kolej Vocational ambil nota tentang apa yang cikgu cakap tu, faham konsep, amali dan sebagainya. Tak tahu boleh tanya guru anda, jangan malu, sebab kalau malu bertanya sesat jalan. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu T.S. Hayati dan juga rakan-rakan dari Kolej Vocational Kelang. Terima kasih atas waktu anda.
Terima kasih semua dan terima kasih kepada mereka yang menonton kita selama 1 jam ini. Jangan lupa terus menonton Teras setiap hari 8 pagi hingga 9 pagi. Kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum. Bye. Lambai kawan-kawan. Jom. Bye. Adalah jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Kebiasaannya bila kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, ia akan berakhir dengan perasaan yang sedih, perasaan yang kecewa dan rasa tidak adil terhadap diri sendiri. So jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Kalau nak bandingkan, sebaik-baiknya bandingkan diri anda yang sekarang dengan yang lalu. Okay, dengan itu kita akan selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupan ke arah yang lebih baik. Dengan menghindari toxic people. Toxic people ni boleh jadi macam-macam orang. Even kita sendiri pun boleh jadi toksik kepada orang lain kerana individu-individu toksik ni akan memberikan kita satu vibe yang negatif terhadap diri, sekaligus akan menyebabkan kita rasa tak selesa dan menurunkan tahap self-esteem dalam diri. Berbuat baik. Berbuat baik sebenarnya boleh meningkatkan self-esteem diri kita. Kita berbuat baik, kita membahagiakan orang lain, secara tidak langsung sebenarnya kita membahagiakan diri sendiri. Kita rasa bahagia, kita rasa lapang. Even kita buat sekecil-kecil kebaikan, ia sebenarnya dapat membina satu karakter yang positif dalam diri. Didik TV KPM